Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wabashiris sabirin. Allah maklum kepada kita tuan-tuan dan puan, aku akan menguji, ibtila, uji kepada manusia sesuatu yang tidak ada orang suka pun sebenarnya kalau fitrah. Kita takkan suka kekurangan harta. Kita takkan suka anak pinak kita meninggal dunia. Kita takkan suka kita jadi miskin. Tak ada orang suka. Tetapi ibtila ataupun ujian-ujian ini Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada semua manusia. Itu ibtila. Ujian Allah kepada manusia nak tengok wabashiris sabirin. Allah nak tengok sejauh mana kita sabar dengan ujian yang Allah Azza wa Jalla bagi. Itu sebabnya muslimin muslimat, para penonton yang dikasihi sekalian, kita tidak boleh mudah-mudah bila dengar orang kena ujian, orang kena musibah, orang kena ibtila, kita kata orang ini telah dibala oleh Allah Azza wa Jalla. Tolong tuan-tuan, jangan sekali-kali terlepas cakap begitu. Sebab setiap orang akan diuji. Itu dinamakan ibtila, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Perkara ini merupakan nasib setiap orang. Saya ada ujian daripada Allah, ibtila. Pernah berlaku musibah kepada saya, accident, balik daripada rancangan TV di awal pagi pada bulan Ramadan, langgar pokok, kereta terbakar. Adakah itu dinamakan bala? Tidak. Bala ini, kata para ulama, antaranya Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, iaitu sesuatu yang kita cari, benda yang haram kita cari, kemudian Allah bagi benda yang tak baik pada kita. Itu dinamakan bala. Bagaimana? Contoh, kita tahu bahawa apabila kita berzina akan menyebabkan kepada orang kata penyakit-penyakit berjangkit, kepada penyakit-penyakit yang tidak baik seperti HIV positif dan sebagainya, AIDS. Tapi kita kena ingat, Islam mengharamkan kita berbuat demikian. Islam tak bagi pun kita berbuat perkara yang terlarang itu. Sebab Allah pun larang zina itu sendiri. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, apatah lagi kamu buat. Bayangkan tuan-tuan, bila kita dah berzina, kemudian kita kena penyakit pula, na'udzubillah, itu dinamakan bala. Allah dah larang, Allah dah tegah, tapi kamu buat. Maka punca kepada kamu mendapat azab Allah di dunia lagi. Tapi kena faham, bila dia bertaubat setelah ditimpa bala tersebut, maka dia jadilah orang yang taib, orang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu bala. Benda yang dah dilarang oleh Allah, dilarang oleh Nabi kita buat, dapat musibah, itu dinamakan bala. Tetapi orang tak cari tuan-tuan. Dia tak cari, bawa kereta elok dekat highway, bawa kereta elok atas jalan raya, tiba-tiba orang langgar dia, menyebabkan kereta terbalik, wa'iyazubillah. Itu dinamakan ibtila, ujian daripada Allah. Allah nak tengok kamu bagus, kamu elok. Ada orang dalam, kalau tengok dalam YouTube, dalam Facebook, bawa kereta ni tuan-tuan, tengah bawa kereta, tiba-tiba ada orang langgar, bawa kereta ni pula, dengar video dia yang dia rakam tu, dengar dia tengah baca Quran, dia tengah berzikir, dia tengah dengar Al-Quran dalam radio, tiba-tiba orang langgar. Adakah Allah bala dia? Tidak. Allah mengujinya dengan sedikit musibah untuk melihat kesabaran kita, macam mana kita menghadapinya. Itulah dinamakan ibtila, ujian Allah. Ada orang dia marah tuan-tuan, dia marah sangat. Sebab apa? Sebab dia ni orang masjid, selalu datang masjid. Tiba-tiba anak dia yang kecil, yang paling dia sayang, aksiden di hadapan masjid, meninggal dunia tuan-tuan dan puan. Bapak ni cukup marah, dia marah pada Allah Ta'ala, dia kata, kenapa Allah ni zalim?
Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ni zalim? Dimarah Allah Taala. Kerana dia dah buat macam-macam. Semayang kat masjid, jadi AJK masjid, tiba-tiba kenapa ambil anak aku yang kecil, yang aku paling sayang, mati di hadapan masjid. Tengok tuan-tuan. Allah nak uji dia. Bukan Allah bagi bala kat dia, dia orang baik. Tapi Allah nak uji dia, sejauh mana kamu sabar. Kamu memang orang baik, kamu memang orang duduk kat masjid, kamu memang AJK masjid, kamu memang banyak pahala dapat daripada masjid tu. Cuma satu, aku nak uji sikit lagi lah. Tahap mana kekuatan dan kamu punya kehebatan dalam menjaga kesabaran itu. Tahap kesabaran Allah nak tengok. Maka Allah uji dengan kematian anak. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kekurangan harta, kekurangan hilangnya anak pinak keluarga kita. Tuan-tuan, Allah nak tengok sejauh mana kita boleh sabar. Itu sebabnya tuan-tuan, kesabaran yang Allah bagi kepada manusia ini kena kita gunakan sebetul-betulnya. Kata Syekh Muhammad Syuqair, bagaimana caranya untuk kita, tuan-tuan dan puan, nak pastikan setiap musibah yang menimpa kita ini kita dapat bersabar. Pertama, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, nak pupuk kesabaran dalam diri kita ini, banyakkan membaca sejarah-sejarah nabi-nabi, rasul-rasul, para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka ini diuji oleh Allah dengan begitu banyak ujiannya. Sampai ada yang meninggal dunia, ada yang isterinya dibunuh, ada yang suaminya dibunuh, ada yang sampai anak-anaknya tiga-tiganya meninggal mati syahid dalam peperangan. Tapi mereka sabar. Tengok bagaimana Abu Bakar As-Siddiq diuji, macam mana Umar bin Khattab diuji, macam mana Osman bin Affan diuji sampai dibunuh. Itu kesabaran yang tak boleh kita nak nafikan, tuan-tuan. Bila kita baca, baru kita rasa keinsafan. Baru kita kata, Masya Allah, rupa-rupanya, tengok Masya Allah, rupa-rupanya mereka lagi banyak diuji dan diberikan musibah oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah nak tengok sejauh mana kekuatan kamu dalam bersabar. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, banyakkan membaca kisah-kisah sejarah-sejarah silam. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita kena faham. Kita kena faham bahawa tidak ada manusia yang nak kepada musibah atau tiada manusia nak kepada dugaan. Tak ada, tuan-tuan. Maka apa perlunya? Yang kedua, kita kena cari orang-orang yang boleh menenangkan kita. Itu sebab kita ni alhamdulillah kat Malaysia kita ada ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, ada pakar-pakar, kaunselor dan sebagainya. Ada kaunselor, tuan-tuan. Kenapa kita perlu jumpa kaunselor? Sebab dia boleh tenangkan kita. Ada orang yang stres, dia tak boleh terima. Ada yang sampai nak bunuh diri. Ada yang sampai orang kata apa nak buat benda-benda yang Allah larang. Ada yang sampai nak murtad. Na'udzubillah. Baru sikit je Allah uji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Sikit je aku uji kepada kamu, wahai manusia. Takkanlah kamu tak boleh nak sabar. Para nabi-nabi sebelum ini lagi teruk. Ada yang dibunuh kaum-kaumnya. Allahu Rabbi. Orang-orang Islam, umat-umat Islam yang ikut Nabi kena bunuh. Tapi Nabi sabar. Nabi teruskan berdakwah. Nabi tak pernah putus asa. Begitulah juga kita. So, kita kena cari orang yang boleh menenangkan kita, tuan-tuan. Itu nombor 2. Nombor 3, tuan-tuan, baik sangka dengan Allah. Husnuzan billah wa husnuzan bin nas. Baik sangka dengan Allah, baik sangkalah dengan manusia. Kenapa saya katakan begitu? Sebab Allah uji kita ni, Allah bagi ujian sebab Allah nak tengok, nak angkat martabat kita. Kita sakit, Allah nak angkat martabat kita. Isteri kita sakit, Allah nak angkat martabat kita. Suami kita sakit, Allah nak angkat martabat kita. Anak-anak kita sakit, Allah nak angkat martabat kita. Allah uji. Tengok, ada kawan-kawan kita, Allah uji dengan anak autism, anak kurang upaya dan sebagainya. Tuan-tuan, itu ujian. Allah nak tengok sejauh mana kamu sabar. Inilah yang Allah angkat martabat ibu bapa anak syurga. Anak tu confirm dah insya-Allah masuk syurga. Sebab apa? Sebab tak buat dosa. Dia tidak mukallaf. Confirm masuk syurga, tuan-tuan. Alhamdulillah. Mak bapak yang sabar dengan kerenah anak ni, syurga.
Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala nak angkat martabat seseorang. Baik sangka dengan Allah, dengan ujian-ujian yang Allah dah beri kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan, baik sangka dengan manusia, sudah pastinya. Apa saja yang berlaku depan mata kita, selagi mana kita tidak tahu hakikatnya, jangan sekali-kali kita memburuk-burukkan mereka. Kita khawatir kita telah memburukkan orang tanpa asas yang kuat. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, baik sangka dengan Allah, baik sangka dengan manusia, kita akan selamat apabila kita ditimpa musibah atau ibtila. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.